Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan vaksin untuk ibu mengandung dan ibu menyusu. Satu ketika dulu dikatakan bahawa kategori ini, ibu yang mengandung dan juga ibu yang sedang menyusu adalah tidak dalam kategori yang tidak boleh mengambil vaksin kerana risaukan kesan kepada anak dalam kandungan dan juga anak yang sedang menyusu. Namun pada ketika ini kita dapat lihat bahawa telah pun ada kajian dijalankan menunjukkan vaksin adalah selamat untuk kategori ini. Jadi kita akan memberikan ruang untuk mereka pula dikehadapkan untuk mendapat vaksin terlebih dahulu bagi melindungi mereka dan juga bayi yang sedang mereka jaga dan juga bayi dalam kandungan. Di talian Dr. Muniswaran Ganesham yang merupakan pakar UNG dalam pengkhususan perubatan fitomaternal. Selamat pagi Doktor, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Ini merupakan perkabaran yang baik dan dinantikan oleh mereka yang hamil dan mereka yang menyusukan bayi dan tapi juga banyak ialah soalan yang menyusul selepas itu. Kenapa Pfizer saja boleh digunakan untuk pemvaksinan bagi mereka? Terima kasih. Selamat pagi Saliha dengan Terence. Selamat pagi semua orang. Kenapa Pfizer digalakkan? Secara lazimnya kita tahu live vaksin tidak digalakkan waktu mengandung, tetapi vaksin yang non-live, contohnya vaksin Pfizer, vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca ialah bukan vaksin dan secara prinsipnya boleh digunakan untuk ibu mengandung. Tapi kenapa kita cadangkan khususnya vaksin Pfizer? Disebabkan antara tiga vaksin ini, vaksin yang paling ada banyak kajian, vaksin yang kita tahu paling selamat antara tiga ini ialah vaksin Pfizer. Sebenarnya sehingga minggu lalu lebih kurang 125,000 orang telah pun mengambil vaksin Pfizer di Amerika Syarikat yang mengandung dan kita tahu mereka tidak mengalami apa-apa masalah. Kita tahu antara tiga vaksin ini Pfizer lah yang paling selamat, yang ada data yang menyeluruh. Dan itulah sebabnya kenapa kita rekomenkan untuk penggunaan Pfizer di kalangan ibu mengandung dan menyusu badan. Jadi kedua-dua kategorinya telah pun dikaji doktor, ibu mengandung dan juga ibu menyusu ataupun hanya ibu mengandung sahaja? Penggunaan vaksin ini bermula sepanjang bulan 4, bulan 5 tahun lalu dan kajian di antara ibu-ibu yang mengandung dan menyusu hanya tidak bermula pada waktu awal tapi hanya pada penghujung tahun lalu. Tapi sekarang sebagaimana yang saya menyatakan tadi, sampai minggu lalu kita ada kajian yang menunjukkan di kalangan ibu-ibu yang mengandung peringkat awal, pertengahan atau penghujung dan juga di kalangan ibu-ibu yang menyusu badan, vaksin Pfizer ini adalah selamat, tidak menyebabkan apa-apa masalah. Dan kita tahu daripada ibu-ibu mengambil vaksin Pfizer, kebaikannya ialah lebih tinggi daripada keburukannya. Itulah sebabnya kenapa kita menggalakkan ibu-ibu mengandung, terutamanya yang berisiko tinggi. Contohnya yang berumur lebih daripada 40 tahun, berat badan yang obes, ibu-ibu yang ada masalah kesihatan, contohnya masalah jantung, masalah paru-paru, untuk mengambil vaksin, terutamanya vaksin Pfizer waktu mengandung dan waktu menyusu badan. Bagaimana pula dalam aspek trimester keberapa ataupun usia kehamilan itu? Tempoh mana yang mereka dibolehkan mengambil vaksin ini, doktor? Okey, secara lazimnya tidak ada tempoh yang spesifik untuk seseorang itu mengambil vaksin waktu mengandung. Sebab kita tahu, nombor satu, sekiranya seseorang itu mengandung dan berisiko tinggi, implikasi COVID-19 ke atas kesihatan ibu itu adalah tinggi. Sebab wanita mengandung ini digolongkan sebagai wanita yang vulnerable. Kenapa? Sebab sekiranya seseorang itu mengandung dan sekiranya seseorang itu mendapat COVID-19, keperluan kemasukan ke ICU adalah tinggi. Keperluan memerlukan alat bantuan pernafasan adalah tinggi. Keperluan cesarean section dan kelahiran pramatang adalah tinggi. Khususnya pada trimester yang kedua dan trimester yang ketiga. Dan kita juga tahu bahawa vaksin ini selamat dan vaksin ini sebenarnya mengurangkan keperluan kemasukan ke hospital dan vaksin ini mengurangkan risiko orang kata mortality
di kalangan ibu mengandung. Baik. So, tempoh mana yang paling optimum? Kerajaan Malaysia menggalakkan tempoh antara 14 hingga 33 minggu. Kenapa 14 minggu yang pertama? 14 minggu ini adalah satu waktu yang kita kata genting. Waktu di mana struktur baby tengah berkembang. Kita panggil tempoh ini organogenesis. So, walaupun kita tahu vaksin tidak menyebabkan masalah kecacatan, tapi kalau kita dapat kurangkan exposure vaksin ini pada tahap ini, kita tahu dia akan lebih selamat. Baik. Dan sebab itulah kita galakkan untuk mengambil vaksin ini selepas 14 minggu, selepas struktur baby semua sudah pun terkembang dengan sempurnanya. Now, window yang kedua ialah 33 minggu. So, kenapa 33 minggu? Sebab kita tahu implikasi COVID-19 ini adalah paling ketara pada hujung trimester yang kedua dan ketiga. So, sewajarnya kita nak protect semua ibu mengandung sebelum mereka 26 ataupun 28 minggu. Dan sebab itulah kita galakkan window period di antara 14 hingga 33 minggu. Bukan sebab tidak boleh ambil vaksin pada waktu yang lain, tapi kita rasa waktu ini adalah paling optimum untuk keselamatan baby dan juga paling optimum untuk protect ibu mengandung. Jadi berkaitan dengan vaksin juga jumlah vaksin yang sedia ada, kita ada 40% saya kalau tak silap saya adalah vaksin daripada Pfizer. Jadi adakah ia mencukupi untuk meliputi kategori ibu mengandung dan ibu menyusu yang pada awalnya dikatakan tidak boleh mengambil vaksin, tapi kini setelah kajian dilakukan mereka dikehadapankan sebagai kategori yang paling memerlukan vaksin ini? Ya, so soalan yang sangat relevan, Encik Terence. So, nombor satu, kita tahu sebagaimana yang Encik Terence bagi tahu, ibu mengandung yang berisiko tinggi dikategorikan sebagai golongan yang vulnerable. Sebab implikasi kalau mendapat COVID-19 adalah tinggi kepada ibu dan baby. Nombor dua, kita tahu vaksin selamat. Sebab ketiga-tiga vaksin ini bukan live vaksin dan boleh digunakan pada waktu mengandung. Tetapi apa yang kita nak syorkan, apa yang kita nak cadangkan ialah vaksin yang kita ada kajian yang menyeluruh, kajian yang paling banyak sekali. So, itulah sebabnya kenapa kita cadangkan Pfizer. So, itu akan jadi option yang pertama. So, memang saya rasa kerajaan tengah berusaha untuk memastikan ibu-ibu mengandung yang berisiko tinggi pada fasa 2 akan mendapat vaksin Pfizer. Tetapi, vaksin yang lain, contohnya AstraZeneca dan Sinovac, boleh juga digunakan, especially time menyusu badan. Hanya kita tidak ada cukup kajian pada waktu sekarang untuk recommend dia sebagai satu polisi kerajaan Malaysia. Tapi doktor, kalau kita lihat pada vaksin AstraZeneca, dia menggunakan adenovirus vector untuk membawa DNA ke dalam sistem badan. Jadi adakah adenovirus vector itu boleh ditakdirkan sebagai vaksin hidup? So, tidak. So, Encik Terence, vaksin yang hidup tidak termasuk Sinovac, tidak termasuk AstraZeneca ataupun tidak termasuk Pfizer. So, Pfizer ialah mRNA vaksin, AstraZeneca ialah vector-based vaksin. So, dia bukan vektor yang hidup, dia tidak akan menjangkiti ibu ataupun menjangkiti baby. Doktor, kita juga sering membuat perbandingan dengan negara-negara luar memandangkan ini merupakan isu global, dan laman CDC juga mengatakan betapa pentingnya pengambilan vaksin ini terutamanya di trimester terakhir itu bila mana antibodi itu dinilaikan dapat dipindahkan ataupun diberikan kepada bayi. Komen doktor tentang pemerhatian ini. Yes, so sebenarnya saya agak bangga di mana kerajaan Malaysia adalah antara negara yang paling awal untuk menggalakkan penggunaan vaksin. So kita memang menggalakkan seawal bulan ketiga Mac tahun ini. So antara negara yang pertama yang menggalakkan penggunaan vaksin ialah negara Israel, negara Amerika Syarikat, negara Belgium, negara Kanada. Dan malah Malaysia adalah merupakan antara negara yang terawal
untuk merekomenkan penggunaan vaksin di antara ibu mengandung. Dan sekarang, selepas kita ada kajian yang lebih menyeluruh, lebih banyak negara, United Kingdom dan Singapura sekarang juga mensyarankan penggunaan vaksin di kalangan ibu mengandung. Jadi kalau kita melihat kepada vaksin mRNA itu sendiri, Pfizer adalah antara vaksin yang mempunyai kajian paling banyak dan menyeluruh di Amerika Syarikat. Adakah kita mungkin akan menambah selepas ini calon-calon vaksin mRNA yang lain seperti Moderna ke dalam portfolio kita melihat kepada keberkesanan vaksin jenis itu, terutama sekali untuk membantu ibu yang hamil dan juga kepada wanita yang sedang menyusu? Okey, so saya rasa kita perlu faham tentang kita punya prinsip. Sama macam logo, kita perlu menjaga setiap individu yang vulnerable di Malaysia. Sekarang kita berada di fasa 2, di mana kita seboleh-bolehnya nak protect dan vaksinasi golongan yang berisiko. So, golongan yang berisiko ini adalah golongan yang berumur, individu yang ada masalah kesihatan dan ibu-ibu yang mengandung. So, secara prinsipnya, kita tahu bahawa vaksin ini, semua jenis vaksin, tidak kisah Sinovac ke, AstraZeneca ke, Pfizer, berkesan. Efikasinya sangat bagus dan dia boleh berkesan, in fact, even kepada varian-varian yang baru. So, adakah kita menggalakkan sejenis vaksin saja? Saya rasa mungkin itu tidak rasional dari segi polisi. Sebab apa yang kita nak melindungi seramai mana yang boleh, secepat mana yang boleh. So, cadangan saya, jangan tunggu untuk sejenis vaksin saja. Tolong ambil vaksin bila kita dapat, bila kita punya turn. Tapi kalau mengandung, Pfizer ialah option yang pertama. So, itulah cadangan dan nasihat saya. Doktor, sebagai pakar ONG, bukan saja bagi mereka yang hamil, mereka yang telah pun melahirkan bayi dan dalam postnatal care ini, doktor, ya, ada yang mengatakan kerisauan. Kita faham, it's a valid concern mereka untuk mendapatkan vaksin sesuatu yang baru dengan bayi yang baru lahir. Untuk mereka yang menyusukan bayi ini juga timbul kerisauan. Apa jadi kepada milk production? Adakah ia akan memberi kesan kepada teknik ataupun kuantiti penyusuan itu? Okay, so thank you Zalia. Soalan yang sangat relevan yang selalu ditanya oleh setiap orang. So nombor 1, vaksin tidak affect milk production. Vaksin sangat selamat digunakan waktu penyusuan badan. Bagi kita sebagai pakar ONG, dua individu sangat penting, kesihatan ibu dan juga kesihatan bayi. Walaupun ada kajian yang menunjukkan ada antibody yang ditemui di susu badan, tetapi antibody itu tidak menyebabkan masalah kepada baby, tidak menyebabkan jangkitan kepada baby dan tidak protect baby juga. Dan kita juga tahu kalau sekiranya seseorang itu ambil vaksin, tidak ada apa-apa implikasi yang negatif terhadap penyusuan bayi. So, cadangan saya, sekiranya seseorang itu menyusu badan, sekiranya seseorang itu berisiko tinggi, vaksin memang selamat dan boleh digunakan tanpa implikasi kepada kesihatan ibu ataupun kesihatan bayi ataupun kepada kaedah penyusuan mereka. Daripada jawapan doktor tadi, saya ingin bertanya semula, adakah sekiranya ibu yang mengandung mengambil vaksin, antibody yang dihasilkan oleh ibu itu tidak akan memberi kesan kepada bayi dalam apa cara sekalipun? Ini juga bermaksud bahawa bayi itu tidak mendapat imuniti kepada COVID juga? Betul. So, ada kajian yang baru menyatakan bahawa antibody itu memang ditemui di breast milk. Tetapi kita tahu paras antibody ini adalah tidak signifikan ataupun cukup tinggi untuk nombor 1 menyebabkan jangkitan kepada baby. So, dia selamat. Ada setengah-setengah vaksin di mana antibody-nya tinggi boleh protect baby daripada COVID juga. Tapi kita tahu antibody dalam COVID vaksin ini tidak cukup untuk protect baby. So, hanya ada satu sebab kenapa kita memberi vaksinasi kepada ibu mengandung. Hanya untuk protect ibu. Tapi tidak untuk protect baby sebab antibody responsnya tidak mencukupi. Baik. Tapi apa yang kita tahu, paras antibody ini tidak menyebabkan masalah infection kepada baby.
Doktor, bagaimana pula untuk keluarga yang sedang merancang untuk mendapat cahaya mata? Adakah mereka perlu mendapat suntikan vaksin ataupun memohon untuk suntikan vaksin sebagai sebahagian daripada perancangan mereka memulakan keluarga? Kerana walaupun kita dalam tempoh PKP ini, kita faham akan ada sahaja PKP baby yang akan dilahirkan 9 bulan selepas ini. Doktor. Okay, so thank you. Soalan yang sangat relevan dan sangat penting. Saya rasa kita boleh divide ibu yang pasangan yang planning untuk pregnancy ini dalam 2 kategori. Pasangan yang berisiko tinggi, di mana ibu ada masalah kesihatan yang serius. Contohnya masalah jantung, masalah paru-paru, umur lebih daripada 40 tahun ataupun berat badan yang sangat tinggi. Sekiranya mereka berisiko tinggi, nasihat kita adalah untuk mengambil vaksin dulu, complete 2 dosis of vaksin, lepas tu baru plan untuk mengandung. Tetapi adakah vaksin ini akan menyebabkan masalah kesuburan? Tidak. Kita tahu vaksin ini selamat. Tidak ada tempoh di mana seseorang itu perlu tunggu. Ada yang kita dengar berita perlu tunggu 3 bulan, 2 bulan selepas vaksin untuk mengandung, sebenarnya tidak. Sekiranya mereka sudah complete 2 dosis, tidak ada magic number dan tidak ada sebab kenapa mereka tidak boleh mengandung. Tetapi sekiranya ibu tu berisiko rendah, ibu tu muda, sehat, saya rasa tidak perlulah mereka tunda mereka punya kandungan semata-mata untuk complete vaksin. So saya rasa yang berisiko tinggi vaccinate sebelum mengandung, yang berisiko rendah saya rasa kekalkan penggunaan mask, physical distancing, social hygiene dan tunggu giliran mereka untuk vaksin di mana fasa ketiga mereka akan dapat. Doktor, kita ada sedikit dalam 2 minit saja untuk kita minta kesimpulan daripada doktor. Kita nampak registration ataupun pendaftaran untuk vaksin itu semakin bertambah, tapi kadang-kadang dalam situasi institusi keluarga itu, walaupun isteri nak ambil, kadang-kadang suami agak berat ataupun suami menggalakkan isteri tidak mahu. Jadi dalam unit keluarga, apa yang doktor boleh nasihatkan? Okey, so cadangan saya nombor 1. Kita patut faham 2 fakta yang sangat penting. Nombor 1, ibu-ibu mengandung yang berisiko tinggi dikategorikan sebagai golongan vulnerable. Sebab sekiranya mereka mengandung, sekiranya mereka mendapat jangkitan COVID, implikasi kepada diri mereka, kesihatan mereka dan kepada baby mereka adalah signifikan. Walaupun pada awalnya kita tidak pasti tentang keselamatan vaksin, sekarang kita tahu vaksin selamat untuk ibu-ibu yang mengandung dan untuk ibu-ibu yang menyusu. So kita tidak boleh kata bahawa ibu mengandung tidak boleh ambil vaksin. Itu adalah bukan sesuatu yang sebenar. So cadangan saya, sesiapa yang berisiko tinggi, tolong bincang dengan doktor mereka. Vaksin selamat sebelum mengandung, waktu mengandung dan juga selepas bersalin. Untuk sesiapa yang tidak pasti tentang keselamatan, untuk sesuatu yang mereka perlu perbincangan lebih terperinci, cadangan saya bincang dengan doktor pakar mereka, buat keputusan. Vaksin COVID-19 memang selamat untuk ibu-ibu mengandung yang berisiko tinggi. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Banyak yang telah pun dikongsikan oleh doktor tadi tentang keselamatan vaksin untuk ibu mengandung dan juga ibu yang sedang menyusu anak, dan juga yang penting sekali, vaksin ini tidak akan menghalang usaha anda untuk menjadi rakyat Malaysia yang produktif. Sekali lagi terima kasih Dr. Munisaran kerana berkongsi pengalaman dan juga kepakaran beliau, memberikan nasihat kepada semua yang terlibat dalam situasi sebegini, sama ada ibu mengandung, yang menyusukan bayi, keluarga, suami, ibu mertua, ibu dan sebagainya lah. Jadi kita harapkan ini juga memberikan lebih banyak penjelasan dan juga membolehkan anda membuat keputusan lebih baik dalam untuk mendapatkan vaksin ini. Kita akan